Shalom dan selamat berjumpa. Saya Sebastian Delan akan berkongsi renungan bersama dengan anda dengan tajuk The Miracle Healer. Saya ingin berkongsi firman Tuhan pendek versi AVB di dalam Markus 9 ayat 23. Segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Nah, mana mungkin kita boleh mempercayai sesuatu jikalau kita sendiri tidak melihat atau tidak mengalami hal tersebut. Secara pribadi, saya tidak mudah percaya. Nah, bagaimana pula dengan anda? Pada awal tahun 2020 ini, saya mempunyai sebuah impian teragung. Dan pada bulan 2 yang lalu, Tuhan telah menjawab doa saya untuk berkunjung ke sebuah negara impian saya, yaitu Amerika Syarikat ataupun USA. Saya telah bercuti dan menjelajah ke sana selama hampir sebulan. Dan saya telah menyaksikan sendiri kehidupan rakyat di kota-kota besar sana. Dan saya juga berkunjung ke sebuah gereja di ibu kota New York. Dan pada masa itu, persepsi saya terhadap bangsa Amerika Syarikat telah berubah. Selama ini saya hanya melihat dan mendengar melalui kaca TV atau di sosial media bahawa negara ini penuh dengan kejahatan, kecurian, pembunuhan, penculikan dan macam-macam lagi. Apabila saya melihat ramai orang melawat ke gereja, di dalam hati saya berkata, selagi masih ada orang percaya dan berdoa, maka masih ada harapan di dalam dunia yang fana ini. Pada 1 Mac, setibanya di KLA, saya mula jalani sesi self-quarantine di rumah. Malangnya pada malam tersebut, saya merasa sangat sakit dan mengalami batuk yang sangat teruk. Seluruh tubuh badan saya sakit dan kaki saya mula bengkak menyebabkan saya sukar untuk berjalan. Keesokannya saya telah pergi ke Pusat Perubatan Universiti Melaya ataupun PPUM. Namun keputusan ujian saya bebas ataupun negatif virus COVID-19. 2 minggu selepas itu, pada petang Ahad, saya pula rasa sakit kembali. Ianya sangat sakit sehingga saya hanya mampu terbaring, tidak makan, tidak mandi, tidak minum selama 3 hari. Saya rasa macam mau mati sudah. Dan pada hari Kamis, saya telah meminta bantuan kepada ahli CG saya, dan pada tengah hari tersebut mereka bertiga, Steffi, Louis dan si Sandra, tiba di rumah dan memberikan saya makan dan minum, dan selepas itu hantar saya ke PPUM. Pihak hospital suspek saya dijangkiti oleh virus COVID-19. Walaupun sebelum ini keputusan ujian saya adalah negatif, tetapi ianya berkemungkinan berubah menjadi positif. Saya dimasukkan dalam isolation ward ataupun ward pengasingan. Saya ingat lagi peristiwa pada malam itu, sepasukan pegawai ambulans yang bertugas memakai PPE lengkap telah menjemput saya masuk ke dalam ambulans lalu hantar saya ke Menara Timur PPUM. Diberikan cerita, saya dimasuk ke dalam ward dan diberikan berbagai jenis suntikan ubat, blood test, water drip, menjalani X-ray dan sebagainya. Saya mula sudah tidak berdaya lagi. Badan saya sangat lemah, seolah-olah tiada harapan. Dan di dalam fikiran saya, kematian telah tiba sebab realitinya banyak kes kematian akibat dijangkiti COVID-19. Lubang kubur dan keranda sudah terbayang di fikiran saya. Saya tidak dapat berdoa kerana saya sudah putus akal. Saya merayu pada Tuhan, jangan ambil nyawa saya sebab saya masih belum bersedia. Saya belum dapat menunaikan tanggungjawab terhadap ibu bapa saya, dan saya masih punya hutang yang belum dilunaskan. Dan pada keesokannya, doktor tersebut memberitahu saya bebas ataupun negatif COVID-19. Tetapi sebaliknya, paru-paru saya telah dijangkiti kuman yang sangat kritikal. Mereka suspek saya dijangkiti TB.
Keesokannya pula datang lagi doktor lain juga memaklumkan kepada saya tidak dijangkiti TB. Jadi sepanjang minggu itu saya telah dipindahkan ke dalam 3 ward dari 3 menara yang berbeza. Saya telah diperiksa dan dirawat oleh 8 doktor pakar yang berbeza dan telah menjalani ujian makmak luar di mana saya harus membayar kos tambahan tapi masih juga tiada jawapan. Dalam 1 hari saya telah wajib menerima lebih 20 jenis suntikan, ubat, blood test, water drip, dan seminggu saya telah disuntik atau dicucuk. Saya hitung kira-kira lebih 200 kali sehingga saya tidak mampu terima lagi. Kesannya menyebabkan tangan sebelah kanan saya bengkak dan lebam. Beberapa hari selepas itu keadaan saya semakin pulih dan saya merayu pada doktor untuk membenarkan saya pulang, dan akhirnya pada hari Khamis pihak hospital memberi kebenaran untuk saya pulang tanpa apa-apa jawapan. Jadi sebulan kemudian saya hadir ke hospital untuk follow up. Akan tetapi saya sangat kecewa sebab pihak doktor atau hospital masih gagal mengenal pasti penyakit tersebut kerana semuanya hilang begitu saja. Dan doktor tersebut meminta saya untuk kembali minggu depan. Kemudian minggu depan saya datang lagi, tetapi jawapannya tetap sama. Dan mereka meminta saya datang dalam masa 6 bulan lagi, iaitu pada bulan November yang akan datang. Penyakit misteri tersebut terus menjadi tanda soal. Dan pada 7 Mei 2020 saya telah hadir mengikuti sesi CG Fajaria Zoom meeting, dan pada malam itu Sister Lenny telah membuat satu perkongsian luar biasa bertajuk bersyukur. Beliau berkata, jika kita tidak bersyukur, kita akan mudah menghakimi, banyak bersoal, tidak berfikiran negatif, susah hati, tidak puas hati, malah merasa kehilangan dan kekosongan. Beliau malah berkata, kita perlu bersyukur kerana semuanya indah pada waktunya dan kerana hidup kita telah diberkati oleh Tuhan. Setelah saya mendengar semua itu, minda saya mula terbuka dan saya terus menangis di dalam hati. Pada saat itu saya memohon pengampunan dosa kepada Tuhan dan mengucap syukur kepadanya kerana oleh berkat dan kasih-Nya saya telah disembuhkan. Nah, teman-teman sekalian, sepanjang musim saya sakit ini ada 3 hal yang saya alami, iaitu pertama, saya tidak yakin, saya tidak berpercaya. Kedua, saya sudah putus akal ataupun saya sudah hilang harapan. Dan ketiga, ada dosa yang belum selesai, tanggungjawab dan hutang. Di dalam Matius ada sebuah kisah seorang anak lelaki yang menghadapi sakit gila babi, dan ramai murid Yesus ketika itu bertanya kenapa mereka tidak boleh menghalau roh iblis yang merasuk anak lelaki itu. Dalam ayat Matius 17:20, Yesus menjawab, ini kerana kepercayaanmu tipis. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi, kamu dapat berkata kepada gunung, beralihlah ke situ, maka bukit itu akan beralih. Tidak ada satu pun yang mustahil bagi kamu. Maksudnya, walaupun kamu tidak yakin atau kamu memiliki iman yang kecil, namun dengan doa dan kepercayaan ilahi, Tuhan tetap menyembuhkan. Dan jika kamu merasa putus asa ataupun hilang harapan, ingat di dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Dengan kekuatan kita sendiri memang mustahil, tetapi jika kita terus berstandar pada Tuhan Yesus, kita akan disembuhkan. Hiduplah dan lakukanlah sesuai dengan kehendaknya, supaya kita memperolehi damai sejahtera. Kerana jika hidup mengikuti kedagingan, kita akan terus dibebani dengan hutang dan dosa. Di dalam Roma 8 ayat 6 kata, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saya percaya semua ini tidak mustahil, karena atas doa saya dan doa orang sekeliling saya, kuasa-kuasa bilu-bilu Tuhan yang datang dari syurgawi telah turun ke atas saya, dan oleh itu saya telah bebas dan sembuh secara total dari segala jenis penyakit. Our God is so powerful and amazing. Nah, teman-teman sekalian, tanpa kita sedari, Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita seharian, dan saya sendiri telah mengalami kesembuhan. Itu semua kerana atas kuasa doa, berkat dan kemurahannya, karena dialah the miracle healer. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati.